Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Buford, Yang Berhormat Labuan, Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Batu, Yang Berhormat Bukit Bintang dan Yang Berhormat Seputih yang menyentuh isu Kementerian Wilayah Persekutuan. Dalam bahaskan RM ke-12 ini, suka saya maklumkan terlebih dulu bahawa dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 yang lepas, ketiga-tiga wilayah persekutuan telah berjaya mencatat pertumbuhan ekonomi yang melebihi purata nasional 2.7% tahun. Kuala Lumpur dan Putrajaya telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 3.6% tahun, manakala Labuan mencatat pertumbuhan setinggi 4.8% tahun. Malah wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merupakan penyumbang yang kedua terbesar kepada pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2020 dengan sumbangan setinggi 16%. Pertumbuhan ini dipacu terutamanya oleh sektor perkhidmatan di wilayah persekutuan. Bagi memastikan kesinambungan kejayaan ini, Kementerian Wilayah Persekutuan telah menerapkan gagasan Wilayah Persekutuan, Wilayah Perhatian dan Sihat melalui konsep Our City, Our Home. Konsep ini selari dengan objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan di bawah rancangan Malaysia ke-12 serta wawasan kemakmuran bersama 2030. Semangat wilayah persekutuan, wilayah perhatian dan sihat menjadi teras penyampaian perkhidmatan kementerian ini dan kementerian sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat di wilayah persekutuan. Prihatin terhadap pembangunan infrastruktur serta pemerkasaan ekonomi di wilayah persekutuan. Prihatin terhadap pembangunan mampan dengan memberi fokus kepada pemeliharaan alam sekitar dan prihatin terhadap tahap kesihatan dan sistem penjagaan kesihatan warga wilayah persekutuan agar mereka sihat dan produktif. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Wilayah Persekutuan pada asalnya telah menerima peruntukan pembangunan sebanyak RM750 juta 465,000 bagi tahun 2021. Rolling Plan pertama RMK12 bagi melaksanakan 35 projek pembangunan kesemuanya. Projek-projek terdiri daripada 5 projek baru dan 30 projek sambungan. Tetapi oleh kerana usaha kerajaan untuk membendung penularan COVID-19, Kementerian telah melaksanakan sekatan peruntukan sebanyak 3 kali dan sekarang ini projek yang telah diluluskan ialah sebanyak 419,307,640. 35 projek telah diluluskan oleh unit perancangan ekonomi, sebanyak 2 projek telah siap sepenuhnya, 22 projek dalam pelaksanaan, 10 dalam proses perolehan dan 1 projek dibatalkan. Yang Berhormat daripada Buford telah mengutarakan isu miskin bandar, contohnya di kalangan penduduk di projek perumahan rakyat PPR Kuala Lumpur dan usaha kementerian membangunkan taraf ekonomi sosio-ekonomi mereka. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga 14 September 2021, statistik kemiskinan bagi wilayah persekutuan secara keseluruhan dari Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM menunjukkan bahawa sebanyak 4,815 ketua isi rumah berstatus miskin tegar dan 5,617 ketua isi rumah berstatus miskin berbanding statistik Oktober 2020, iaitu 1,109 ketua isi rumah berstatus miskin tegar dan 2,200 ketua isi rumah berstatus miskin. Kementerian telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan sosioekonomi golongan miskin bandar termasuk di PPR dan perumahan awam. Contoh inisiatif yang telah dilaksanakan sehingga 30 September 2021 ialah yang pertama, inisiatif wilayah bebas berniaga yang telah memanfaatkan seramai 4,305 peniaga berlesen di Kuala Lumpur, 110 di Putrajaya dan 162 di Labuan. Program ini mula dilaksanakan pada 15 November 2020 dan akan dilanjutkan sehingga 20 Disember 2021 dan kemungkinan besar akan dilanjutkan lagi jika keadaan memerlukan. Program usahawan anak muda kota, saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi jumlah kios dalam program ini sehingga mencecah 1,000 unit menjelang tahun 2022. Program usahawan komuniti khusus di PPR dan juga PA
di Kuala Lumpur, program My Grocer di Kuala Lumpur, program My Job Kementerian Belia Persekutuan dan My Future Jobs di bawah Kementerian Belia Persekutuan dan Perkeso yang telah memberi peluang pekerjaan kepada lebih 100,000 warga wilayah persekutuan. Program My School Bus yang manfaat kepada lebih 11,000 pelajar apabila bermulanya sesi persekolahan nanti. Selain itu, kementerian telah melaksanakan inisiatif jaringan keselamatan sosial yang memberi manfaat kepada golongan rentan. Inisiatif wilayah Cakna 1.0 pada 25 Mac 2020 sehingga inisiatif wilayah Cakna 6.0 pada 27 Jun 2021 telah melibatkan nilai sebanyak kira-kira RM234.6 juta antara manfaat yang telah diberikan. Yang pertama, pengecualian sewa kepada seramai 40,000 penyewa PPR dan perumahan awam di Kuala Lumpur. Yang kedua, penangguhan bayaran balik pembiayaan kepada 6,000 pemilik PPR dan perumahan awam di Kuala Lumpur. Dan yang ketiga, memberi bantuan makanan kepada 60,000 keluarga di Kuala Lumpur. Di kesempatan ini, saya mengalu-alukan kenyataan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia Yang Mohamad Tapah dalam Dewan ini pada 5 Oktober 2021 bahawa kementerian beliau bersedia bekerjasama dengan kami dalam meningkatkan kemudahan di PPR dan perumahan awam di wilayah persekutuan. Urban farming. Yang Mohamad Buput juga bertanya mengenai usaha urban farming di PPR dan juga perumahan awam. Untuk boleh saya bertanya, Yang Berhormat Menteri? Ya. Boleh saya bertanya? Boleh. Saya. Sila report. Saya ada mencadangkan supaya ada kerjasama di antara Kementerian Wilayah, Sumber Manusia dan juga PBT, khususnya untuk kawasan-kawasan penghuni PPR yang banyak di Lambang Kelang ni. Saya memerhatikan bahawa banyak pekerja-pekerja yang mengendalikan kerja-kerja di rumah-rumah pangsa yang mewah dan sebagainya di Kuala Lumpur ini terdiri daripada pekerja daripada luar negara. Sedangkan kita mempunyai sumber manusia yang mereka yang di kalangan B40 ataupun miskin yang duduk di rumah PPR yang sebenarnya boleh diberikan tugas dan tanggungjawab ini dan mereka boleh mendapat pendapatan. Apakah pandangan Yang Berhormat tentang perkara ini yang boleh sebenarnya diterokai oleh kementerian bersama-sama dengan sumber manusia dan juga PBT dan lain-lain kementerian agensi supaya dapat kita memastikan rakyat kita yang memerlukan ini mempunyai sumber pendapatan ekonomi mereka dan kita tidak bergantung kepada buruh yang datang daripada luar negara. Terima kasih. Terima kasih, Bifon. Yang Berhormat, ini usaha yang kita akan teruskan. Saya di Dewan ini sebelum semasa di sana saya juga sering berucap kenapa pegawai keselamatan yang mudah ni diambil perluar yang menjaga keselamatan di kondo-kondo mewah dan sebagainya. Kenapa pencuci diambil perluar? Jadi ini semua diambil kira dan pemikiran tersebut akan diteruskan dengan perbincangan dengan Kementerian Sumber Manusia supaya usaha murni untuk membolehkan orang tempatan mengambil alih kerja-kerja mudah maksudnya yang sekarang ni boleh ditampungi oleh kawan-kawan kita di PPR dan juga PPE. Memang Yang Berhormat, program ini akan berterusan, bukan program ini tetapi rancangan ini akan berterusan supaya kalangan warga PPR, PPE ini dapat peluang pekerjaan dan peluang pekerjaan ini adalah bukan peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran yang tinggi seperti pengawal keselamatan dan juga pencuci sebagai contoh. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan lain. Ini berterusan, Yang Berhormat. Saya terima kasih Yang Berhormat telah timbulkan perkara ini dan boleh kita berbincang, berinteraksi dari masa ke semasa. Untuk Parlimen Yang Berhormat Bufok juga, program pertanian bandar ataupun urban farming di Kuala Lumpur telah dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya bermula tahun 2016 di 32 lokasi sekitar PPR dan juga perumahan awam serta 10 lokasi di Tanah Rentis Tenaga Nasional Berhad. Manakala Perbadanan Putrajaya telah memulakan program urban farming sejak tahun 2006
di 13 tapak kebun komuniti di Putrajaya. Dan program ini akan diteruskan dengan menggunakan teknologi terbaru seperti hidroponik dan juga greenhouse. Yang berhormat Yang berhormat Menteri, ini Ya. urban farming ni ramai di antara ahli berhormat di Kuala Lumpur juga tidak pernah dijemput lawat atau tahu bolehkah Yang Berhormat Menteri mengatur satu lawatan bagi kita untuk tahu lebih tentang urban farming ini supaya kita boleh memperkenalkan bekerjasama dengan DBKL untuk memperkenalkan sistem seperti ini di lebih banyak kondominium di kawasan kita. Terima kasih Putih. Sila. ada apakah Yang Berhormat Batu ingin menjawab soalan ini? Ya. Saya rasa menteri lebih sesuai untuk jawab. Ya, okey. Sebenarnya kita sudah libatkan semua wakil rakyat Okey. dan di antara wakil rakyat yang pertama yang hadir di program saya ialah Batu. Oh. Dan Batu bukan saja hadir tapi menunjukkan ini buat ini saya, ini terung dan sebagainya. Jadi yang berikutnya ialah sudah pasti si Putih dan juga semua wakil rakyat. Bila saya turun ke Padang nanti, semua wakil rakyat dan juga semua pemimpin masyarakat, semua pemimpin UMNO, semua pemimpin lain akan dilibatkan. Jadi Yang Berhormat Batu terlupa beritahu si Putih bahawa sebenarnya Yang Berhormat Batu telah pun hadir di program urban farming yang telah kita laksanakan. Yang Berhormat Batu lain kali maklumlah telefon kepada si Putih sebab si Putih kata kami wakil rakyat wilayah tidak dijemput. Saya ingat kita dah menjemput. Dan orang yang paling banyak sekali berinteraksi dengan saya sekarang ialah Yang Berhormat si Putih. Terima kasih. Yang Berhormat Labuan telah membuat beberapa ulasan dan saranan tentang pembangunan di Labuan. Di antaranya ialah Yang Berhormat Labuan bertanya mengenai Labuan tercicir daripada senarai bandar-bandar dengan potensi pembangunan di dalam dokumen RMK 12 dengan merujuk kepada strategi B5 bawah tajuk memperkukuhkan pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak di dalam dokumen RMK 12. Selain itu, Yang Berhormat Labuan juga bertanya mengenai pembinaan jambatan Labuan Sabah. Dan yang ketiga, Yang Berhormat Kina Batangan yang telah menimbulkan mengenai status pulau bebas cukai di Labuan. Untuk makluman Yang Berhormat Labuan, Yang Berhormat, Bandar Labuan tidak disenaraikan di bawah strategi B5 mempercepatkan pembangunan bandar di dalam bab 7 memperkukuh pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Di dalam dokumen RMK 12 kerana bab tersebut memang merujuk khusus kepada isu Sabah dan Sarawak. Sebelum itu saya tanya Tuan Speaker, saya dengar maklumat bahawa MKN akan benarkan orang yang berucap lebih daripada 20 minit untuk membuka topik muka. Kalau tidak kita akan menghadapi masalah kerana carbon dioxide akan disedut. Sekarang saya rasa macam tersekat sikit. Apakah mampu saya mengikut arahan baru yang bolehkan saya buka tutup muka? Belum keluar lagi tapi Belum keluar lagi. tapi saya beritahu sekiranya perlu boleh atas Ya, masalah kesihatan. Sila. Ya. Okey, terima kasih. Saya cuma ini nak maklum sebab rakyat Malaysia sedang memerhati dengan hebatnya apakah kita mampu untuk menyedut carbon Selama dioxide ini, selepas 20 minit. Untuk terima kasih Tuan Sekretari yang prihatin. Bagaimanapun dokumen RMK 12 ada menyebut secara spesifik tumpuan pembangunan Labuan. Contohnya ialah pembinaan Jabatan Labuan Sabah iaitu di kawasan Menumbuk sebagai satu projek yang boleh menambah baik ketersambungan dan mobiliti aktiviti ekonomi di antara wilayah di muka surat 6 sehingga 16. Strategi A3 menambah baik ekosistem perniagaan. Yang Pak Lawan tak ada tapi kalau direkodkan supaya dia boleh tengok muka surat yang saya telah sebutkan. Pembangunan Labuan sebagai bandar budaya huni di kawasan serantau yang sekaligus dapat membuka peluang pembangunan mampan dan pelaburan hijau dinyatakan di muka surat 6 sehingga 18. Strategi A5 meningkatkan kerjasama di bawah IMTGT, Indonesia Malaysia Talent Growth Triangle dan juga BIMP Yaga. Suka saya mengulas mengenai pembangunan Labuan seperti berikut. Labuan sebagai pulau bebas cukai. Pada masa ini, semua barangan atau dagangan yang dibawa terus ke Labuan dari luar negara, bukan dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung, adalah bebas cukai kecuali rokok, tembakau, petroleum dan juga produk petroleum. Dalam hal ini Yang Berhormat Kina Batangan ada menyentuh mengenai status Labuan
sebagai pulau bebas cukai. Kementerian Wilayah Persekutuan akan berusaha menyusul dengan kementerian dan agensi kerajaan yang lain untuk terus mengenal pasti cara untuk meningkatkan lagi status Labuan sebagai pulau bebas cukai. Menyerjuk kepada kenyataan yang berhormat Kindebatangan yang menyatakan bahawa barangan di Labuan adalah mahal. Kementerian sentiasa meneroka kaedah untuk menangani perkara ini dengan pelbagai pihak. Kementerian juga berpandangan bahawa kenaikan harga barang di Labuan ketika ini adalah berikutan impak pandemik COVID-19 selain daripada kos pengangkutan dan juga logistik. Jabatan Sabah Labuan. Kementerian menjangkakan bahawa pembinaan Jabatan Labuan Sabah akan menjadi game changer dengan izin dalam memberi kesan ekonomi kepada Labuan serta melimpah ke kawasan berhampiran termasuk Sabah dan juga Sarawak. Saya juga ingin maklum saya juga mengambil maklum dengan kenyataan yang berhormat Menteri Kanan Kerja Raya yang berhormat Petra Jaya di dalam Dewan ini pada 5 Oktober 2021 bahawa Kementerian Kerja Raya dan kementerian ini akan terus bekerjasama dalam projek berkenaan. Justru cadangan pembinaan jabatan ini akan memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pembangunan, peluang pelancongan, aktiviti perniagaan dan kewangan pesisir pantai, kesaling hubungan ataupun interconnectivity secara bersepadu antara wilayah serta banyak lagi manfaat. Ekonomi dan juga pelaburan Labuan. Bagi tempoh 2000 sehingga 2020, pelaburan tempatan di Labuan adalah dianggarkan dalam nilai RM2.5 bilion yang melibatkan pelbagai sektor. Bagi RMK12, setakat Rolling Plan 1 2021, 5 projek pembangunan yang melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM54.7 juta dengan peruntukan tahun 2021 sebanyak 9.6 juta telah diluluskan untuk pembangunan. Bagi menjana ekonomi Labuan pada masa ini, pada masa hadapan dengan lebih rancak, saya mengambil peluang ini untuk menyeru lebih banyak pelaburan ke Labuan, baik dari dalam negara ataupun antarabangsa, terutama dalam sektor perkhidmatan kewangan. Pasca pemulihan pandemik COVID-19, ingin juga saya utarakan bahawa Labuan merupakan kawasan pertama di Malaysia yang telah mencapai kadar vaksinasi dewasa sebanyak 90% dan mencapai fasa 4 dalam Pelan Pemulihan Negara. Kejayaan ini dapat dicapai hasil usaha pelbagai pihak, terutamanya yang telah diterajui oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan agensi melalui Pusat Penyelarasan Pengurusan COVID-19 Wilayah Persekutuan dan Jawatankuasa dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Oleh itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga wilayah Persekutuan kerana mencapai kejayaan ini dan semuanya adalah gagah, hebat dan perkasa. Peruntukan Perbadanan Labuan. Kementerian mengambil maklum akan keperluan peruntukan Perbadanan Labuan peruntukan Perbadanan Labuan. Kementerian mengambil maklum akan keperluan peruntukan Perbadanan Labuan secara tahunan. Kementerian sentiasa menyokong dan berusaha bersama-sama dengan Perbadanan Labuan dalam menambah peruntukan di mana yang perlu, terutama yang akan memberi impak positif kepada sosioekonomi Labuan. Yang berhormat daripada Batu telah memberi beberapa ulasan mengenai keadaan jalan raya yang berlapak teruk dan berbahaya di Kuala Lumpur. Yang berhormat, untuk malaman, DBKS sentiasa memantau keadaan jalan raya di Kuala Lumpur, terutamanya berdekatan projek pembangunan kawasan jalan utama serta kawasan tumpuan utama untuk memastikan keadaan jalan raya diturap dan dibaiki. Saya telah berbincang dengan DBKL dan mengarahkan agar mana-mana aduan, rungutan dan makluman mengenai kerosakan jalan hendaklah diambil tindakan segera dalam masa 24 jam. Yang berhormat, boleh hubungi Menteri 019-4545-111. Yang berhormat boleh menghubungi Timbalan Menteri 019-652-4444. Atau yang berhormat boleh hubungi Datuk Bandar 016-206-8883. Hebat. Kami bersiap siaga 24 jam. Rakyat Malaysia boleh hubungi. Yang baru datang Kuala Lumpur, terjumpa jalan berlopak dan berbahaya, hubungi. Dan kita akan ambil tindakan dalam masa 24 jam. Kita akan nak jadi yang terbaik
di Malaysia dan dunia lah. Thank you. YB Menteri, saya ada cadangan sikit. Terima kasih kepada YB Menteri untuk berani bagi telefon number kepada masyarakat Malaysia untuk hubungi dan dalam 24 jam boleh ambil tindakan. Dan terima kasih atas lawatan YB Menteri ke PPR Intan Baiduri untuk melawat kebun ataupun urban farming. Saya harap saya juga kena pujilah Menteri apabila mengajak ahli-ahli parlimen kawasan tersebut untuk melawat apabila YB Menteri buat lawatan. Saya harap perkara ini berlaku di parlimen-parlimen lain juga untuk mengajak ahli-ahli parlimen apabila YB Menteri turun supaya kita boleh bangkitkan pelbagai masalah. Dan berkaitan dengan topik jalan raya, saya rasa perkara ini wajib untuk melakukan oleh DBKL untuk memantau bukan saja jalan raya tapi pembangunan di sekitar. Sebab punca utama jalan semakin teruk adalah daripada kenderaan-kenderaan daripada construction ataupun pembinaan. So apabila construction site yang tidak mematuhi regulation, jadilah macam ini. Contoh di Jalan Sentul, jalan utama yang walaupun DBKL banyak kali turap, tapi masalah itu kerap kali berlaku. Ini punca daripada pembangunan yang pesat sekitar. Dan ada juga satu kilang batching plant, simen, kilang simen di kawasan situ di mana dalam 1 kilometer radius ada 7 sekolah dan jalan situ selalu rosak. So saya harap Menteri memantau keadaan pembinaan dan pastikan tiada kilang di Sentul. Sekarang ada kilang simen. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, masa telah menunjukkan jam 1, boleh tangguh ke 2:30 petang. Ya. Datuk Speaker, bagi dia teruskan. 8 minit saja. Tak boleh, dia kena ikut peraturan mesyuarat, memang pukul 1 kena break, kena sambung balik pukul 2:30 petang. Tak apalah, Baik. Menteri teruskanlah. Tak Lepas tu boleh. kami mau balik. Peraturan Saya kena mesyuarat ikutlah kata pukul speaker. 1. Break. Dan nampak si Putih harus Ya. bersama dengan saya terus sampai 2:30. Baik. Baik. Menteri. Datuk Speaker, mungkin Menteri boleh jawab soalan saya saja. Lepas tu. Saya kena ikut peraturan mesyuarat. Yang Berhormat, oleh kerana jam telah menunjukkan jam 1 petang, maka Dewan berhenti rehat dan disambung semula 2:30 petang. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat.